الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, seperti mana yang saya cadangkan pada minggu lepas, kita dah mula belajar surah Al-Kahfi. Jadi pada setiap pertemuan kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Okey. Boleh rujuk kepada slide yang telah diberikan. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Semoga dengan usaha kita untuk baca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi ini, semoga-moga satu hari kita akan dapat menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini. Kenapa nak kena hafal? Jom kita tengok apakah kelebihan daripada surah Al-Kahfi ini. Okey, kita Waalaikumsalam. Okey, kita akan sambung. Last week kita stop dekat keistimewaan. Hari ini kita akan sambung kepada manfaat surah Al-Kahfi. Okey, manfaat surah Al-Kahfi yang pertama sekali dan paling terpenting sekali, surah Al-Kahfi ini dapat melindungi kita daripada fitnah Dajjal. In fact, fitnah Dajjal dah mula sedikit-sedikit daripada sekarang ni. Okey, fitnah Dajjal ni kira dia bukan Dajjal tu je sendiri, tetapi persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menerima kehadiran Dajjal tersebut. Okey, antara contoh-contoh fitnah Dajjal ni semualah teknologi, social media. Kenapa? Kerana dengan teknologi yang ada pada masa kini inilah yang banyak melalaikan kita dengan segala ibadah-ibadah kita. Okey, banyak sangat perkara-perkara yang melalaikan sekarang, betul? Macam-macam jenis hiburan ada.
Okay, macam-macam jenis teknologi ada, macam-macam jenis media ada. Media yang manipulate, media yang belum tentu betul ataupun tidak. So, ini semua adalah permainan-permainan permulaan bagi menerima kehadiran Dajjal. Hatta waktu sekarang ni pun puak-puak mereka ini sedang bertuhus lumus untuk menerima atau menanti kehadiran seorang kata bos besar orang lah. Sesiapa bos besar orang ni? Dajjal. Nanti bila kita go through kenapa agaknya surah, padahal dalam surah Al-Kahfi ni tak ada satu pun Allah sebut perkataan Dajjal. In fact, kalau you pergi Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran, the whole Quran tu, you takkan jumpa perkataan Dajjal. Kenapa? Kerana begitu hinanya Dajjal ni, Allah sampai tak letak pun dalam Al-Quran. Iblis Allah letak kan? Allah letak. Syaitan Allah letak. Adalah perkataan Iblis, perkataan syaitan dalam Al-Quran. Okey, tetapi perkataan Dajjal ini, you takkan jumpa langsung pun dalam Al-Quran. Kerana begitu hinanya Dajjal ini sampai tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran. Tetapi kenapa surah Al-Kahfi ini dikatakan sebagai pelindung? Walaupun Allah tak sebut secara direct, tetapi Allah sebut secara kiasan. Nanti bila kita go through daripada ayat pertama sampai ayat ke-10, nanti baru kita akan faham, oh ini maksudnya kenapa kita kena baca surah Al-Kahfi. Okey, yang penting memang ada macam mana kita tahu ia pelindung daripada fitnah Dajjal, kerana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda yang mengatakan apa? Man hafiza ashrah ayat min awal surah Al-Kahfi usima minad Dajjal. Usima maksudnya apa? Terselamat. Bagi sesiapa yang menghafal. Hafizah dekat sini kalau secara literal maksudnya maksudnya menghafal. Okey, itu yang kita faham. Tetapi sebenarnya dia tidak hanya menghafal. Okey, hafizah perkataan Arab ni kan, dia kalau kita translate dia takkan justify the meaning. Sebab perkataan Arab dia punya perkataan begitu luas makna. Okey, antara selain daripada hafal, maksudnya sesiapa yang memelihara. Hafizah juga membawa maksud memelihara. Jadi kalau you rasa macam saya dah try Ustaz, saya tak boleh nak hafal. It's okay. As long as you mengamalkan. Hafizah dipelihara. So macam mana you pelihara 10 ayat pertama ni dalam kehidupan seharian you? So antara yang kita tahu cara untuk pelihara adalah dengan mengamalkannya. Okey, surah Al-Kahfi memang sunnahnya adalah kita baca pada setiap hari Jumaat. Okey, tetapi 10 ayat pertama ini untuk kita hafal ni adalah untuk kita baca amalkan ni adalah hari-hari. Okey, hari-hari. Sebab kita ini sudah berada di akhir zaman. Kita ini memang dikenali sebagai umat akhir zaman. Dan Dajjal ini akan keluar pada akhir zaman. Jadi, wallahu ta'ala alam, Dajjal ni keluar ni, bila dia nak keluar ni, bila tak tahu. Sebab Dajjal dah ada belum? Dah ada. Dah lama dah ada. Cuma dia masih digari lagi. Masih berada di satu tempat lagi. Belum keluar ke dunia. Belum keluar ke tempat kita sekarang ni. Okey, dan bila masa dia keluar kita tak tahu bila. Jadi ini adalah amalan yang kita boleh lakukan untuk satu hari apabila dia keluar, na'udzubillah min zalik, supaya semoga-moga kita ini tidak berada di dalam golongan mereka yang akan berjumpa dengan Dajjal. Okey, sebab apa? Dajjal ni seorang makhluk Allah yang begitu manipulatif, yang mana kalau kita jumpa dengan dia, orang kata tu 99.999% kita akan ikut dia. Sebab tak tahu lagi. Sebab kita tak jumpa lagi dengan Dajjal. Kan? Kita tahu, kita dengar sahaja. So, hanya mereka yang betul-betul beriman yang akan dapat kenal Dajjal ini siapa. Sebenarnya bila dia jumpa dengan Dajjal ni, dia akan nampak word kafara dekat dahi dia. Word kafara. Literally tulis dekat dahi dia. Ini disebut di dalam hadis. Kafarah tu maksudnya apa? Orang yang kufur pada Allah, orang yang melanggar perintah Allah. Okey, sebab tu saya nak since kita cakap pasal kafarah kan, pernah dengar word kafarah tak? Pernah dengar word kafir tak? Okey, so ada perbezaan tak antara kafir dengan orang yang tidak beriman? Ada perbezaan tak? Rasa-rasa awak ada perbezaan tak? Rasa ada tak? Tak. Antara kafir dengan orang yang tidak beriman.
boleh tak kita cakap teman kerja kita yang tidak beriman ni sebagai kita kategorikan dia sebagai orang kafir? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia tak Islam. Sebab Tak Islam. tak, okay, kita tahu dia memang pergi church every Sunday, betul tak? Orang pergi church every Sunday kan? Dia memang pergi church every Sunday. Kita tahu dia memang agama Kristian. Tapi kita tahu dia memang bukan orang Islam. So boleh tak kita cakap dia ni orang kafir? Sebab salah Sebab salah Sebab rasanya kafir tu cuma kasarnya lah kan. Ulama berpendapat berkenaan dengan perkara tersebut. Sebab tu dikatakan kita tak boleh nak samakan macam kalau kita lihat kan, kebanyakannya waktu kita belajar sejarah, kita baca pasal orang musyrikin Mekah dan sebagainya, kita golongkan mereka sebagai orang-orang kafir, betul? Betul. Kita jarang kategorikan orang sebagai non-Muslim. Betul. Okay, apa perbezaannya? Perbezaannya banyak. Ada ulama yang berpendapat beza orang musyrikin Mekah dengan jiran tetangga kita ni, dengan orang-orang yang sekeliling kita yang tidak beriman ni. Kafir itu membawa maksud sebagai menolak ataupun kira macam dia bukan hanya menolak ajaran Allah, dia bukan hanya menolak ajaran agama ni, tetapi dia buat sesuatu untuk menghancurkan agama. Faham tak? So macam contoh macam orang musyrikin Mekah lah. Dia dah tak terima satu, tapi dia torture para sahabat, dia torture Nabi, dia jatuhkan ekonomi orang Islam. Kira dia orang sedaya upaya untuk menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Mereka bukan hanya menolak. Tetapi masyarakat kita pada ketika ini kebanyakannya daripada mereka sebegitu ke? Tidak. Mereka memilih agama mereka. Tetapi mereka tidak menjatuhkan agama kita. Betul? So maknanya itu yang dalam kan ada dalam surah Al-Kafirun kan, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Itu terjadi bila kita tengok kan asbab nuzul daripada surah Al-Kafirun. Tahu surah apa tak? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu surahnya. Okey, datang kepada Nabi apabila waktu itu antara muslihat musyrikin Mekah ni nak jatuhkan Islam adalah mereka ini buat pelbagai orang kata deal dengan Nabi. Dia kira macam ada peringkat-peringkat lah. Peringkat pertama dia orang buat deal, kira macam okey, contoh ini contoh. Monday sampai Wednesday kita beriman kepada Allah. Thursday sampai Sunday kau pula beriman kepada agama kita. So diorang nak try buat deal. Lepas tu Nabi tak nak. Lepas tu dah tak nak, diorang try untuk bagi hadiah, diorang try untuk bagi perempuan-perempuan kepada. Assalamualaikum. Tak nak. Kita nak sedang. Assalamualaikum. So macam-macam deal yang diorang buat untuk tarik Nabi Muhammad ni ataupun untuk stop Nabi Muhammad ni daripada menyebarkan ajaran Islam. Okey, dan sebab tu kalau kita lihat, kita tak boleh nak kategorikan orang-orang ataupun masyarakat sekeliling kita yang sekarang ni sebagai kafir kerana apa? Dalam ayat Al-Quran sendiri mengatakan la ikraha fid din. Ayat tu famous sekali kan? La ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Dan ayat itu bukan untuk orang Islam sebenarnya. Banyak orang menyalahgunakan ayat itu. Macam asal surah tu Taurat, asal surah solat tak ada paksaan dalam agama. Tak ada paksaan dalam agama ini untuk siapa? Untuk mereka yang bukan Islam. Asalnya memang bukan Islam, kita tak boleh nak paksa mereka untuk menerima Islam. Tetapi kalau kita dah berada dalam agama tersebut, menjadi kewajipan kita untuk menurut segala perintah. Kalau belum mampu untuk menurut, jangan gunakan ayat tersebut untuk sebagai alasan. Itu salah lah. Sebab tu ayat-ayat Al-Quran ni nak kena faham, nak kena belajar dan faham dengan lebih mendalam lagi. Okey. Jadi sebab itu berbezalah. So kafir adalah mereka yang menghentam ataupun menjatuhkan agama Islam itu sendiri. Tetapi kalau orang yang tidak beriman ni, mereka hanya pilih untuk tidak beriman. Okey, tetapi seperti mana janji Allah Subhanahu Wa Taala, hanya orang yang beriman sahaja yang akan dapat masuk syurga secara kekal dan abadi. Syurga itu tempatnya hanyalah untuk mereka yang beriman. Beriman ni bukan bermaksud orang-orang yang alim,
Tetapi beriman ni bermaksud orang yang ada kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. So selagi mana ada sedikit pun kepercayaan dalam hati itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tempat selama-lamanya di akhirat nanti pastinya akan berada di syurga, insya-Allah. Okey. Manfaat yang kedua adalah dilindungi sepanjang 2 Jumaat. Kalau kita baca surah Al-Kahfi. Yang tadi kita cerita pasal 10 ayat pertama saja. Yang kedua kita cerita pasal keseluruhan surah Al-Kahfi. Okey, surah Al-Kahfi secara keseluruhan ada 110 ayat. Kalau kita baca Jumaat ni kita baca, kita ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai Jumaat tahun depan. Tahun depan pula, minggu depan. Kalau kita baca, so bayangkan every Friday kita baca, maknanya sepanjang kehidupan kita ini dilindungi. Kira Jumaat malam Thursday night. Kira Jumaat start bila? Daripada Thursday night sampai sebelum maghrib esok. Okay? So maknanya boleh, tak semestinya duduk sekali kena baca teruslah, tak. You can choose, ada 110 ayat kan, you can choose. Contoh, lepas maghrib baca 20 ayat. Lepas tu besok pagi sambung lagi. Sebab ada panjang kan, surah kami panjang, agak panjang sedikit lah. Okay, lebih panjang daripada surah Yasin. Okay, jadi kalau kita tak biasa, dulu saya baru-baru kan, bila nak baca, Allah sampai belik lidah. Sebab surah Al-Kahfi dia punya bacaan pun agak susah sedikit. So macam, tapi bila kita dah selalu baca, insya-Allah kita akan, orang kata makin lama akan makin laju. Sebab apa? Sebab dah biasa kan, dah biasa. Macam bayangkan, setiap kali kita baca tu, every week kita tu akan dilindungi oleh Allah. Sebab apa? Seperti mana sabda Nabi SAW, "Man qara'a suratul Kahfi lailatul Jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal Jum'atain." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau pada malam Lailatul Jumaat atau pada malam Jumaat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumaat. Okey, dilindungi, diberikan cahaya keimanan, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang 2 Jumaat. Jadi sama-samalah kita cuba untuk mengamalkannya. Okey. Habis kenapa orang tak baca surah Kahfi, orang baca surah Yasin? Boleh tak baca surah Yasin? Boleh. Tetapi yang disunahkan adalah surah Al-Kahfi. Surah Yasin tidak semestinya tidak ada dalil yang sah, tidak ada dalil yang sahih mengatakan malam Jumaat baca surah Yasin, tak ada. Okey, tetapi surah Yasin tu bagus tak untuk dibaca? Sangat-sangat bagus. Okey, sangat-sangat bagus. Tetapi yang sunnahnya surah Yasin bacalah hari lain. Sunnahnya baca Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Okey. Okey, yang ketiga, manfaat surah Al-Kahfi adalah menjadi benteng keimanan bagi orang Islam. Okey, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, akan sampai satu masa manusia yang memulai kesabaran pada agamanya akan menjadi seperti orang yang menggenggam bara api. Kira apa? Awak tak pernah lah kan, saya pun tak pernah juga. Tak bayangkan kalau awak masak terpegang periuk panas, kalau dah terasa panas, awak genggam tak periuk tu. Takkan kira macam baru pegang terus sejam, kadang-kadang boleh tercampak kan. Let go. Sebab apa? Sebab panas. Tetapi dalam hadis ini Rasulullah cakap apa? Dia kata sampai satu masa nanti keimanan kita ni, kesabaran kita terhadap agama kita ni akan menjadi seperti kita menggenggam bara api. Maksudnya apa? Senang terlepas. Ini bila ni waktu ni? Waktu kedatangan Dajjal nantilah. Okey, apa yang jadi sekarang ni hanyalah 1% sahaja dari apa yang akan berlaku ketika kehadiran Dajjal nanti. Kita tahu apa yang jadi sekarang kan? Perjuangan kita sekarang ni dekat sini adalah create awareness dengan boycott produk. Betul? Susah tak boycott produk? Boleh tak kita boycott produk 100%? InsyaAllah. Susah, sangat susah sebab kita dah terbiasa dengan produk-produk ni daripada kita lahir lagi, dan produk-produk ni dah menjadi sebagai orang kata sebati dengan kehidupan seharian kita. Okey, ada yang kita boleh tolak, ada yang kita tak mampu lagi untuk tolak, dan itu adalah perjuangan kita. Okey, itu adalah perjuangan masing-masing lah. Okey. Tetapi kalau contoh tapi kalau kita tak boykot, kita masih membeli atau makan produk tu,
adakah kita dikategorikan sebagai orang yang berdosa? Adakah kita dikategorikan sebagai orang yang berdosa? Jawablah. Tak tahu kan, jawab semua salah je hari ni. Taklah sebab apa? Sebab tak ada apa orang kata benda, kalau contoh produk tu produk makanan, benda tu halal. Selagi dia halal, masih boleh dimakan dan sebagainya. Tetapi akan ada sampai, dan itu pun kita dah rasa susah sekarang ni, sebab kita kena pilih sama ada kita nak ataupun tidak. Tetapi akan sampai satu masa nanti, sebab orang kita dah meninggal dunia lah waktu tu, akan ada sampai satu masa nanti kita tak ada pilihan tersebut. Walau makanan itu halal. Walau makanan itu halal dan thayyiban. Halal dan thayyiban tu maksudnya halal lagi suci, lagi bersih. Kita tak ada pilihan. Sekarang ni kita masih boleh ada pilihan untuk ambil dunia sedikit, ambil akhirat sedikit. Tetapi akan sampai satu masa kita tak kena tinggalkan dunia sepenuhnya. Kena tinggalkan dunia sepenuhnya. Sebab apa? Sebab kalau kita pilih dunia, maknanya kita pilih dajjal. Macam sekarang kalau contohlah paling famous McDonald's, Starbucks. Kalau kita pergi McDonald's, adakah bermaksud kita support Israel? Tak, cuma sebab kita belum mampu untuk menjauhkan diri kita daripada perkara tersebut. Tetapi akan sampai satu masa apabila kita jangan setakat cakap nak beli McDonald's lah, nak beli nasi lemak pun, kalau kita nak beli tu, maknanya kita akan mengikuti dajjal. Sampai satu masa memang kita kena pilih, you nak dunia ke you nak akhirat. Tak boleh nak orang kata seimbang-seimbang lagi. Macam sekarang kehidupan kita masih perlu diimbangi. Kita tak boleh tinggalkan dunia sepenuhnya, kita tak boleh nak tinggalkan akhirat sepenuhnya. Kita nak kena balance between both worlds. Sebab memang kita ada tanggungjawab kita yang perlu kita lakukan dekat dunia. Tetapi bila kehadiran dajjal nanti dah tak ada dah benda tu semua. Memang kita kena pilih akhirat. Sebab kalau kita tak pilih akhirat, takut masa depan kita dekat akhirat nanti musnah. Okay, so sebab tu surah Al-Kahfi ni nanti bila kita go through kan, ayat demi ayat, kita akan lihat betapa pentingnya surah Al-Kahfi ni dalam kehidupan kita. Kalau surah Al-Kahfi yang satu portion daripada Al-Quran tu dah penting, apatah lagi the whole Al-Quran itself. Okay? Dan sebab kita sambung, saya nak share satu hadis yang saya rasa pun amat penting lah untuk kita belajar. Sebab apa tahu? Kalau kita lihat kan, kebanyakannya hadis, banyak yang Nabi mulakan dengan siapa yang percayakan Allah dan hari kiamat, siapa yang percayakan Allah dengan hari kiamat. Dan kita tahu hari kiamat juga merupakan salah satu daripada rukun iman yang percaya kepada hari kiamat. Okey. Kenapa? Sebab apa? Sebab hari kiamat tu adalah satu perkara yang kita akan tempuh esok. Kita tak tempuh hari kiamat, kita akan tempuh hari akhirat. Betul? Kiamat kita insya-Allah kita tak akan tempuh. Sebab tak ada orang yang beriman yang akan tempuh hari kiamat. Yang akan tempuh hari kiamat tu semua orang-orang yang tidak beriman. Okey, itu janji Allah SWT. Sebelum kiamat betul-betul datang, semua orang Islam semua orang yang beriman akan ditamatkan nyawanya. Okey, dan begitu besar rahmat Allah ketika itu walaupun tak ada keimanan dalam hati, tetapi dia sebut Allah sahaja di bibir, tanpa dia kenal Allah tu siapa, tetap Allah akan matikan. So rahmat Allah ni sangat besar lah sebenarnya kalau kita belajar dan kita cuba untuk mengenali Allah itu siapa. Okey, rahmat Allah begitu besar dan penting untuk kita ingat apabila kita dipilih, semoga-moga kita dipilih untuk masuk syurga nanti bukan kerana amalan kita. Sesungguhnya amalan kita ini tidak akan mampu untuk membawa kita ke syurga. Kita hanya ke syurga kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi saya nak share dekat sini, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira waktu ni adalah waktu dekat pada hari akhirat nantilah kita semua akan berada di padang mahsyar dan semua tahu keadaan kita di padang mahsyar nanti macam mana. Matahari hanyalah sejengkal sahaja. Okey, so maknanya kalaulah kita tak ada naungan Allah pada ketika itu, takut-takut kita sendiri akan lemas dalam peluh kita sendiri. Okey, jadi pada
semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang sama, tidak berbaju. Okey, tidak kira dalam keadaan yang naked lah orang kata kan. Tetapi bagi orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, ini dalam hadis saya summarizekan. Dalam hadis ni saya summarizekan. Ini adalah 7 golongan yang mana akan mendapat perlindungan Allah waktu di padang mahsyar nanti. Yang pertama sekali adalah pemuda yang sentiasa beribadah. InsyaAllah lah golongan pemudi yang sini insyaAllah berada dalam golongan yang sentiasa beribadah. Kenapa pemuda? Sebab susah nak jumpa orang-orang muda yang beribadah kepada Allah. Selalunya kalau dah makin berumur, dah makin untuk start to realize kembali kepada Allah dan sebagainya. Tetapi orang muda lagi, contohnya macam kita nak jumpa orang-orang muda yang sembahyang Jumaat, sembahyang subuh Jumaat dekat masjid. Senang ke susah? Susah ya. Senang tu bila game subuh macam Jumaat tu senang sikit. Susah kan? So orang kata, you kalau nak cari jodoh yang baik, carilah dekat masjid waktu sembahyang subuh. Boleh jumpa tak? Tak jumpa. Macam mana pakcik-pakcik yang banyak kat masjid time tu? So maknanya pemuda yang sentiasa berada. So nak mengharungi waktu muda ini dengan sekali diiringi dengan ibadah adalah satu perkara yang susah bagi orang muda. Sebab tu dia menerima naungan Allah. Yang kedua adalah hatinya selalu terikat pada masjid dengan tujuan yang betul. Okay, so maknanya apa? Selalu suka nak pergi masjid. Sebab apa? Bukan sebab ada berkenan dengan pakcik kat sana ke, bukan. Tetapi sebab selalu suka sembahyang Jumaat dekat masjid, ataupun suka orang kata berme time dekat masjid, ataupun suka volunteer dekat masjid, ataupun suka pergi ceramah dekat masjid. Apalah saja tujuannya saja pun. Okey, dan jangan sia-siakan peluang apabila setiap kali kita melangkah masuk masjid, sebab banyak pahala-pahala yang kita boleh raih. Start daripada kita keluar untuk pergi ke masjid. Setiap perjalanan kita itu diambil kira. Setiap jejak langkah kita itu diambil kira, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu ada hadis yang mana digalakkan kalau kita pergi masjid kan. Lagi contoh paling selalu kita pergi masjid bulan Ramadan lah, betul tak? Pergi jalan lain, balik jalan lain. Jadi maknanya apa? Kita meluaskan perjalanan kita setiap kali kita ke masjid tu. Okey? Tapi jangan tanya saya lah, ada beza tak jalan kaki, naik kereta, roda kereta tu jalan. Wallahu ta'ala alam, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah SWT. Tetapi yang penting untuk kita tahu adalah setiap perjalanan kita ke masjid itu tidak ada satu pun yang disisihkan oleh Allah SWT. Okey? Jadi kalau ada kesempatan, kalau ada keluangan masa, selalulah pergi masjid. Okey. Yang ketiga adalah 2 orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik suami isteri, baik adik-beradik, baik sahabat, baik rakan, siapa pun. Kalau kita saling suka kerana Allah, contoh kita kawan baik dengan kawan kita ini, dan kita ini saling ingatkan each other. Ingatkanlah perkara-perkara yang baik. Kalau kawan buat salah, kita tegur. Kalau kita buat salah, kawan tegur. Tegur tu untuk apa? Untuk mendapat keridaan daripada Allah SWT. Untuk sentiasa mengharapkan kawan kita ini sentiasa berada di jalan yang benar. Sama juga dengan suami isteri. Saling menegur each other. Saling mengingatkan each other. Sama juga anak, ibu dan anak, bapa dan anak dan sebagainya. Apa sahaja hubungan yang kita ada ini, kalau kita sandarkan kepada Allah SWT, percayalah kita tak akan ada rasa kecewa terhadap orang tersebut. Kan kita selalu kecewa kan. Contoh kita kalau buat sesuatu untuk suami tak pandang. Contoh kita masak, suami tak puji. Contoh kita kemas rumah, suami tak acknowledge. Kalau kita lakukan untuk mak ayah kita pandang sebelah mata je. Kita lakukan untuk anak kita tak rasa dia, tak bagi kita penghargaan tersebut. Kita akan rasa kecewa. Sebab dengan manusia ni, kalau kita mengharapkan penghargaan daripada manusia ni, kita akan rasa kecewa. Tetapi kalau kita buat ini semua kerana Allah SWT, pedulilah dengan orang ni, dia nak hargai kita atau tidak. Kita tahu kita buat ni bukan untuk dia, tapi kita buat untuk kita. Kita masak untuk keluarga kita buat bukan untuk mereka, tetapi kita buat untuk Allah. Kerana apa? Kerana kita nakkan keridhaan Allah dalam kita menjalankan tanggungjawab kita terhadap keluarga. Jadi tak kisahlah kalau orang makan tak ucapkan terima kasih ke, tak menghargai ke. Tak kisahlah.
Sebab yang penting siapa pandang? Allah pandang. Dan bila itu yang paling kita nak, sebenarnya kita nak Allah pandang. Tetapi tak mudahlah untuk kita capai ke level yang sedemikian sebab akhirnya kita manusia kan. Manusia memang selalu mengharapkan penghargaan. Penghargaan kita mengharapkan daripada Allah SWT, tapi bukanlah macam Allah sendiri cakap dengan kita kan. Aku terima amalan kamu. Takkan Allah tak direct cakap dengan kita. Kita pun tak tahu sama ada amalan kita itu sampai atau tidak. Yang akhirnya kita akan rasa macam kita buat ni macam sia-sia. Kita rasa sedemikian. Tapi nak kena work towards that lah. Sebab apa, memang bila kita terlalu mengharapkan kepada manusia, kita akan berakhir dengan kekecewaan yang mana akhirnya akan mengganggu emosi kita sendiri. Yang akhirnya kita yang susah lah. Betul? Kita yang susah. Jadi bila semakin kita belajar ni, sama-sama kita didik hati kita untuk sentiasa sandarkan segala apa sahaja kita lakukan untuk manusia ni, kita sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, berkumpul dan berpisah pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kira tak ada orang kata macam kalau dulu-dulu lah kita ada best friend, kalau satu hari tak message ke ataupun kawan kita tak ini ke, nanti kita berajuk. Betul? Berajuk. Kau ni aku message pun tak reply. Padahal kita sibuk. Kan? Tapi kalau kita ini bersama seseorang itu kerana Allah SWT, orang kata tu kalau kita berkumpul kita baik, kalau kita berpisah lama tak jumpa, kita kumpul balik pun tidak akan ada masalah yang wujud. Okay, sama juga seperti adik-beradik dan sebagainya. Bila kita dah dulu kita rapat, tapi bila dah masing-masing dah berumah tangga, masing-masing ada masalah sendiri, masing-masing ada tanggungjawab yang lain dan sebagainya. So kita tak boleh nak mengharapkan orang-orang sekeliling ni kita ni nak ikut kita punya jadual je, tak boleh. Okey. Yang kelima adalah lelaki yang menolak ajakan zina. Lelaki yang menolak ajakan zina, tak kisah zina ini dia daripada sekecil-kecil zina sampailah zina yang sebenarnya. Okey, sekecil-kecil. Sebab tu dalam Al-Quran Allah tak sebut jangan lakukan zina. Tak. Allah tak sebut dalam Al-Quran jangan lakukan zina. Tetapi apa yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati, menghampiri zina. Sebab apa? The moment kita hampiri zina, dia akan lead towards that. So maknanya hampiri zina tersebut dah menjadi satu dosa. Jadi untuk lelaki yang menolak ajakan zina ni sangat rare lah orang kata. Sangat rare. Sebab lelaki yang kita tahu nafsunya hanyalah satu. Nafsunya hanyalah pada perempuan. So kalau dia mampu untuk menolak ajakan zina ke, ajakan dating ke, ajakanlah segala-galanya yang lead towards zina, dan mampu untuk menolak, maka dia adalah di antara kategori yang akan menerima naungan Allah di padang mahsyar kelak. Okey. Yang keenam adalah sedekah tetapi tidak dihebohkan. Okey, maksudnya kita selalu lakukan sedekah tapi kita tak share pada orang, kita simpan sendirilah. Okey, kita simpan sendiri. Tapi adakah bermaksud kalau kita sedekah kita share tak elok? Tak juga. Bergantung kepada niat. Tetapi kalau nak mendapat naungan daripada Allah, lakukan yang sedemikianlah. Sedekah tapi tidak dihebohkan. Okey, yang terakhir sekali, zikir sehingga menangis. Zikir ini tak semestinya zikir sahaja, tetapi percayalah, setiap titisan air mata yang awak keluarkan, tak kisahlah waktu zikir ke, waktu solat ke, waktu apa sahaja pun, tidak akan terlepas pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau awak rasa awak mampu untuk nangis dalam solat, nangislah. Awak mampu untuk nangis dalam doa, nangislah. Okey, sebab Allah jelas satu-satunya tempat yang kita boleh luahkan tanpa orang kata zero judgment. Walaupun yelah kalau kita aku tak judge, tak pernah cerita aku tak judge. Yelah dia tak judge daripada mulut, tapi daripada hati kita tahu tak? Tak tahu. Okey, sebab manusia ini tidak pernah, yelah kita manusia ni memang banyak kesilapan kan. Banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan tanpa kita sedar. Walau macam mana kita cakap kita tak jaji pun, mungkin kita jaga dekat mulut tapi hati tak jaga. Satu hati ni paling susah sekali untuk kita jaga. Sebab kadang-kadang kita tak menang, macam tak ada apa-apa, tapi dalam hati macam benda. Macam benda kita cakap.
Okey, sebab tu Allah ni satu-satunya tempat yang mana kita boleh luahkan seluah-luahnya tanpa, memang Allah je lah paling yang tidak akan judge kita 100%. Kita tak boleh cakap kawan kita ni tak judge kita, tak. Sebab kita tak tahu. Kita tak akan pernah tahu dalam hati seseorang. Okey? Dan ini adalah 7 golongan manusia yang mendapat naungan. So yang lain tak dapat naungan dia? Tak, ini antara. Okey, ini antara. Okey, ini antara dia. Okey, baik. Jadi bagaimana surah Al-Kahfi dapat menjadi pelindung daripada fitnah Dajjal? Sebab apa? Okey, bila kita baca surah Al-Kahfi nanti kita akan diajar untuk melihat dunia ini dengan kacamata hati. Okey, bukan hanya dengan mata tetapi dengan hati. So apabila dunia ini kita dapat lihat dengan dengan hati, bukan hanya dengan mata, dia akan lagi membuka pemikiran kita. Okey, kalau kita tengok dengan mata sahaja kita dah dapat. Contohlah awak nak pergi mana? Contoh macam saya antara tempat yang saya nak pergi adalah Switzerland. Bajet tak ada lagi lah. Nak pergi Switzerland. So apa nak tengok keindahan Gunung Kanang dekat situ. Kita nampak dengan gambar, dengan nampak depan mata sama tak? Tak sama kan? Nampak dengan gambar, tengok video yang HD ke tak HD ke, nampak cantik, nampak indah. Tetapi tak akan sama dengan bila kita nampak depan mata kita sendiri. Sama juga dengan Kaabah. Saya rasa yang pertama kali saya nampak Kaabah. Pernah nampak Kaabah tak? Nampak mata. Ada yang tak pernah pergi umrah tak? Tak pernah pergi umrah lagi. So, semua dah pergi. Masya-Allah, alhamdulillah. Beza tak Kaabah awak nampak depan mata ni dengan nampak kat TV? Ingat lagi tak perasaan pertama kali awak nampak Kaabah? Ingat lagi tak? So, bila kita nampak dengan mata dan ini dah cukup berbeza. Okey, begitu juga dengan dunia. Dunia sekarang ni kan makin lama makin banyak benda-benda yang orang kata moden dan sebagainya, benda-benda yang indah. So kita nampak dengan mata, kita akan terpengaruh, kita akan orang kata terpukau, terpesona dengan keindahan dunia tersebut. Tapi kalau kita mampu untuk lihat dengan hati, kita akan mampu melihat dunia tersebut, keindahan tersebut itu, kita mampu untuk sandarkan kepada Allah. Dalam pemikiran sama kita tahu ini semua tidak kekal. Ini semua hanyalah sementara sahaja. Sampai satu masa yang dijanjikan, dunia ini akan musnah. Walau secantik mana dunia pada ketika itu. Okey? Yang keduanya adalah menjernihkan hati kita supaya dapat disinari cahaya keimanan. Okey, sebab kita dapat melihat daripada hati, jadi hati kita ini akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya keimanan. So apabila kita move towards that, maksudnya kita makin lama makin nak belajar untuk mengenali Allah, mengenali Rasulullah SAW dan mengenali Al-Quran. Okey, dan kenapa kita perlu belajar ni semua? Sebab manusia, bila kita ni ada cahaya keimanan tersebut, kita mampu untuk bezakan antara yang betul dan yang salah. Kita tengok keadaan dunia sekarang. Kadang-kadang kita pun heran, kenapa diorang tergamak untuk lakukan perkara tersebut. Betul lah, macam tak boleh fikir ke benda ni macam zalim sangat? Tak. Diorang tak ada kemampuan pun. Diorang tak ada that orang kata tak ada that at the end ni diorang tak nampak benda tu salah. Dan memang wujud orang-orang macam ini, diorang tak nampak benda tu salah. Kita tak payah tengok apa yang jadi kat dunia sekarang. Kita tengok orang ajalah. Ada setengah orang yang kita kenal, dia tak rasa pun dia salah. Tapi daripada kacamata orang lain, semua nampak yang apa yang dia lakukan tu sebenarnya salah lah, tak betul. Tetapi dia rasa diri dia betul. So benda tu sangat susah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia tak sadar yang dia melakukan kesalahan. So kita tak nak sampai kita jadi antara golongan orang yang macam ini. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nak bezakan antara yang hak dan batil. Kita tak tahu nak bezakan antara yang betul dengan yang salah. Antara yang benar dengan yang terpesong. Kita tak tahu. So kita tak nak. Sebab tu kita bukan nak hanya melihat dengan mata, tapi dengan hati juga. So bila dua anggota kita ni kita dapat belajar, dapat selami, maka insya-Allah kita akan akhiri kehidupan kita ini dengan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan ini adalah amalan yang saya nak kongsikan, amalan yang sangat bagus kerana
Amalan ini akan mampu menyelamatkan kita daripada segala benda yang kita takut. Segala benda yang kita takut. Okey, apa doanya dalam slide ada, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab yang pertama, azab kubur. Wa min azabin naril jahannam. Yang kedua daripada azab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Daripada fitnah yang hidup dan juga yang mati, kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan daripada fitnah dajjal itu sendiri. Dan doa ini dibaca bila? Dalam solat selepas tahiyat akhir. Maknanya sebelum salam. Awak dah habis tahiyat akhir, awak baca doa ni baru awak beri salam. Okey. Kerana apa? Sebab ini adalah satu doa yang sebab kita bukan hanya takut disiksa dekat api neraka nanti, tetapi kita tak tahu penantian kita di alam barzakh tu pun berapa lama. Kan, berapa lama penantian kita kat barzakh tu bila kita dah meninggal. Sebab apa? Kalau kita ini pengakhirannya syurga, kita akan dapat CP-CP-nya dekat barzakh. Kalau kita ni na'udzubillah min zalik, pengakhirannya neraka, CP-CP-nya pun dah dapat dekat alam barzakh. So berapa lama tu? Kita tak tahu pun penantian kita kat barzakh tu berapa lama. Okey, jadi selalu doa dan doa. Okey, apabila doa-doa ini dah jadi part of kita, doa-doa ini akan menjadi saksi untuk kita pula dekat akhirat nanti. Okey, saksi untuk kita dekat akhirat nanti. Okey, jadi kenapa dalam slide ada pasal perkaitan surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi? Sebab kan saya dah share pasal asbab nuzul kan. Ada 3 soalan ditanyakan, salah satunya dijawab dalam surah Al-Isra. Okey, persoalan mengenai dengan roh. Okey, yang ini tak apa, kita skip saja. Okey, jadi kita akan masuk sedikit. Kita akan mulakan tadabbur berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Okey, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Boleh baca sama-sama? Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Okey, jom kita lihat pertama sekali ucapan penghargaan dan kesyukuran. Surah ini dimulakan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama juga dengan surah Al-Fatihah kan, sama. So kita dah banyak bercerita juga berkenaan dengan Alhamdulillah ni. So Alhamdulillah ni adalah di mana kita appreciate dan kita praise Allah. Kita menghargai dan juga kita memuji. Okey, sebab apa? Sebab dan saya tak nak ulas banyak lah berkenaan kepada Alhamdulillah sebab kita dah pernah ulas sebelum ni. Jadi yang saya nak kongsikan dekat sini, Allah kalau gunakan perkataan Alhamdulillah dalam satu surah, dia selalunya mempunyai 6 konteks. Okey, mempunyai 6 konteks. Yang pertama adalah untuk kenalkan siapa Allah. Okey, contoh macam surah Al-Fatihah kita kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kenalkan Allah tu siapa? Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Macam dekat dalam ayat ni Allah kenalkan Allah ni siapa? Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab. Allah ini adalah yang menurunkan ke atas hamba-Nya Al-Quran. So Allah kenalkan siapa Allah tersebut. Okey. Yang kedua, penghuni syurga. Okey, dalam surah tu mesti ada bercerita berkenaan dengan penghuni syurga. Yang ketiga, konteks yang ketiga adalah jaminan masa hadapan. So dalam surah tersebut Allah ada bercerita berkenaan dengan jaminan masa hadapan. Okey. Yang nanti saya kongsikan, saya share dulu konteksnya. Yang keempat adalah pembezaan hak dan batil. Okey, antara yang betul
dan antara saya dalam slide tak ada, sorry. Perbezaan hak dan batil, antara yang betul dan antara yang salah. Yang kelima, bagi yang berjihad di jalan Allah. So maknanya Allah choose yang kira macam sesiapa yang pilih Allah dalam jihad tersebut. Maksudnya dalam surah ni akan diceritakan berkenaan dengan contoh ada ujian tetapi mereka memilih Allah rather dan dunia. Okey, dan yang terakhir sekali adalah kelebihan bagi para anbiya. Okey, kelebihan bagi para anbiya. Dan dalam surah Al-Kahfi ni ke-6 konteks ni ada hanya dalam 2 ayat yang pertama. Hanya ada dalam kira ayat pertama dengan ayat kedua. Okey, macam saya cakap, siapa Allah kan? Allah, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab. Allah itu yang memberikan kepada hambanya kitab Al-Quran. Penghuni syurga ada diceritakan dalam ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua. Allah, siapa yang beramal soleh akan mendapat ganjaran. Ganjarannya apa? Adalah syurga. Ayat yang kedua. Jaminan masa depan. Jaminan masa depan ni adalah berkenaan dengan Dajjal. Dekat mana Allah sebut Dajjal nanti kita kongsikan. Tapi sebab tu ada masa depan, sebab Dajjal dah berlaku ke belum? Belum lagi. Dajjal belum berlaku lagi. Okey. Lepas tu bila perbezaan hak dan batil adalah standard dan tak akan berubah daripada Al-Quran itu sendiri. Okey. Dan bagi yang berjihad di jalan Allah adalah mereka yang choose untuk beriman atau beramal soleh. Okey, dan yang favor mukjizat bagi para nabi adalah mukjizat yang terbesar bagi nabi kita Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Okey, jadi dalam Al-Quran ni kejap. So maknanya apa? Surah Al-Kahfi ni adakah ianya merupakan surah pertama yang diturunkan oleh Allah? Tak. Okey, tak. Surah pertama surah apa? Surah Al-Alaq. Hanya 5 ayat yang pertama. Okey, dan surah Al-Kahfi ni merupakan surah yang agak sebab dia surah turun Makkah kan. So dia adalah dalam pertengahan begitu. Okey, dan susunan dalam Al-Quran tidak mengikut kepada bila dia turun. Okey, sebab ada surah yang diturunkan secara segelepuk, ada surah yang diturunkan secara berperingkat juga. Okey, jadi susunan dalam Al-Quran ini pun itu topik lain lah yang besar kan. Susunan dalam Al-Quran itu sendiri sahaja menceritakan keajaiban Al-Quran itu sendiri. Okey, kalau kita tengok sebelum surah Al-Kahfi ini adalah surah Al-Isra. Okey, surah Al-Isra. Surah Al-Isra dimulakan dengan Subhanallazi. Segala pujian bagi Allah. Surah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillah. Pujian bagi Allah juga. Okey, yang subhan dan mengagungkan Allah. Okey, dan akhir surah Al-Isra, ayat terakhir surah Al-Isra dimulakan dengan Qulil hamdulillah. Katakanlah Alhamdulillah dan ayat seterusnya. Dan surah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillah. So begitu cantik susunan yang disusun oleh Allah untuk untuk menyampaikan keajaiban Al-Quran itu sendiri. Okey. So nikmat terbesar adalah nikmat Islam serta nikmat kitab yang diturunkan iaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi dekat sini 2 ayat pertama ni kan, ataupun tak. The first few ayat ni menceritakan berkenaan dengan sifat Al-Quran itu sendiri. Okey, yang pertama sekali adalah tiada bengkok. Kat mana perkataan bengkok tu? Okey, kita tengok kan. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, allazi yang anzala tu telah menurunkan. Anzala telah menurunkan ala abadihi kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini saya ingat saya pernah share, tapi saya share lagi. Apabila Allah menggunakan perkataan hambanya, okey, menggunakan perkataan hambanya, maksudnya apa? Siapa yang ingat? Saya pernah share dalam kelas. Okey, apabila selalu kalau kita menggunakan perkataan hamba, kalau kita lah, hamba tu low level ke high level? Low level lah kan? Betul tak?
Hamba kalau dulu-dulu lagi lah, hamba maksudnya dimiliki oleh tuannya. Sekarang hamba dah tak ada lagi lah. Kalau dulu-dulu waktu zaman-zaman ni, hamba itu dimiliki oleh tuannya, maka tuannya itu berhak untuk lakukan apa sahaja. So maknanya hamba ini tidak sama statusnya dengan orang yang merdeka. Okay, so maknanya hamba itu low level. Tetapi apabila Allah menggunakan perkataan abdi ni, Allah menggunakan perkataan abdi, Allah menggunakan perkataan hamba, maknanya level seseorang itu diangkat begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, level itu diangkat, dan selalunya Allah apabila Allah menggunakan perkataan abdi ini, ianya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi, hamba-nya. Hamba-nya ini rujuk kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalunya Allah gunakan apabila Allah nak anugerahkan Nabi Muhammad sesuatu perkara yang sangat-sangat orang kata mulia. Okey, itu antara satu lagi persamaan antara surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah anugerahkan apa dekat surah Al-Isra untuk Nabi? Siapa tahu? Dalam surah Isra, Allah anugerahkan apa untuk Nabi? Allah anugerahkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Okay, perjalanan di mana perjalanan tersebut berlaku apabila Nabi sedang berada dalam emosi yang begitu, orang kata dalam kesedihan yang amat, Nabi tengah grief. Allah angkat Nabi ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa pun sebenarnya tak jumpa dengan Allah. Nabi Musa berbual dengan Allah. Apabila Nabi Musa minta izin Allah ni untuk lihat Allah, Nabi Musa tak mampu untuk menahan cahaya yang Allah keluarkan. Terus Nabi Musa pingsan. Okay, tetapi satu-satunya manusia yang mampu melihat Allah dan di langit Allah, di tempat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku saat Nabi tengah grief. Tengah grief lah. Okay, berlaku di dalam tahun kesedihan dan sebagainya. Kita dah bincangkan cerita berkenaan Isra Miraj. So, Nabi tengah grief, kehilangan isteri dan pakcik, dicaci, dihina dan sebagainya. Lalu diangkat ke langit untuk memberi suntikan semangat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalam surah Al-Isra pertama. Okay, dalam surah Al-Kahfi pula, ya Allah, nak mati pula bateri. Dalam surah Al-Kahfi pula, apa yang Allah bagi? Apa yang Allah bagi? Allah bagi, jangan bagi saya buka slide dulu sebelum iPad saya mati. Allah bagi surah, Allah bagi Al-Quran. Dan Al-Quran seperti mana yang kita dah ceritakan merupakan mukjizat terbesar Nabi. Nabi ada je magic yang lain, tetapi Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Okey, dan kita tengok apa janji Allah dalam ni, walam yaj'al lahu iwaja. Walam yaj'al lahu, dan tidak menjadikan padanya tu apa? Al-Quran tu maksudnya Allah cakap Allah turunkan Al-Quran ala abdihi, ke atas Nabi Muhammad ni. Kitab tu merujuk kepada Al-Quran, dan Al-Quran tersebut tidak akan pernah sekali-kali menjadi bengkok. Wajah tu maksudnya bengkok. Apa kena-mengena bengkok dengan Al-Quran? Maksudnya bengkok dekat sini maksudnya terpesong. Okey, dan adakah Al-Quran ini adalah kitab yang pertama diturunkan? Yes, no? No. Okey, kitab yang keberapa diturunkan Al-Quran ni? Kitab yang keempat. Okey, kitab yang keempat. Yang pertama apa? Apa dia? Yang pertama sekali kitab Zabur. Lepas tu kitab Taurat. Lepas tu kitab Injil. Dan terakhir sekali Al-Quran. Dan saya nak bawakan satu ayat Al-Quran yang mana Allah cakap Allah turunkan kitab kepada Nabi Musa. Allah cakap apa? Wa ataina Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Apa maksudnya? Wa ataina Musa al-kitab, dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat. Wa ja'alnahu huda, dan kami menjadikan kitab itu sebagai petunjuk untuk siapa? Li bani Israil, untuk Bani Israel.
alla tattakhizu min duni wakila. Janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan. Itu je Allah cakap. Tetapi kalau kita lihatlah ayat-ayat lain yang mana Allah ada sebutkan perkenaan Taurat, Zabur dan Injil, tak ada satu ayat pun yang Allah affirmkan kitab itu tak akan terpisah. Hanya pada ayat-ayat yang berkenaan dengan Al-Quran. Contoh yang lain pasal Al-Quran tidak terpisah berada di ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah. Apa dia? Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Okey, tidak ada keraguan di dalamnya. So, setiap kali Allah membicarakan berkenaan dengan kita Al-Quran dan Al-Quran ini, semuanya diiringi dengan perkataan contoh macam itulah. Aywaja, la raiba fi, tak ada keraguan, tak akan terpesong. Itu janji Allah terhadap pemeliharaan Al-Quran itu sendiri. Sebab tu, apa sahaja yang dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, kalau ada orang claim ini adalah the original kitab, kita dah tak boleh percaya lagi. Sebab apa? Sebab Walaupun dia datang ke original kitab pun, kitab itu dah tak boleh dipakai lagi. Okey, sebab segala isi dalam Zabur, Taurat dan Injil ni, segala isi yang penting untuk Allah bawa semua dah dalam Al-Quran. Jadi ada di dalam Al-Quran ni pengisiannya daripada kitab-kitab tersebut. Okey, bukan semuanya baru. Macam contoh ada kisah-kisah yang dibawa dalam surah Al-Kahfi ni pun ada yang pernah diceritakan di dalam 3 kitab yang terawal itu. Okey, contoh berkenaan dengan Ashabul Kahfi pernah diceritakan dalam kitab-kitab tersebut. Sebab tu orang-orang Yahudi ni tahu. Okey. Jadi bila dia ceritakan, maksudnya Allah tak sebut. So maknanya Al-Quran sahaja yang di mana tidak ada padanya yang kita boleh percaya sampai sekarang. Dan yang takjub ni apa tahu? Kalaulah kadang-kadang orang tersalah print, kadang-kadang satu baris salah baris, orang akan cepat identify benda tu. So apatah lagi kalau ditukar isinya. And bukan tak ada percubaan, ada. Banyak kali dah orang cuba untuk modify Al-Quran, tetapi tak pernah percaya. Tak pernah sekali pun percaya. Sebab itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala, mana Allah akan pelihara Al-Quran ni sampailah sebelum kiamat berlaku. Apabila kiamat dah nak dekat tu, Al-Quran ni pun akan dihapuskan. Sebab Al-Quran ini juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi itu ciri yang pertama, tiada bengkok. Ciri yang kedua, kita tengok nanti dekat ayat yang seterusnya. Okey. Okey, menurut Al-Alusi, ciri-ciri keseluruhan Al-Quran ini didedahkan untuk memberi peringatan kepada musyrikin Mekah bahawa Al-Quran bukanlah kitab yang direka oleh Nabi Muhammad tetapi merupakan sebuah kalam Allah. Sebab memang seperti mana kita tahu, Nabi Muhammad memang seorang ummi, seorang yang tidak tahu baca dan tidak tahu menulis dan sebagainya. Jadi untuk Nabi Muhammad mereka-reka apa saja dalam Al-Quran itu, orang kata tak akan. Okey, sebab apa? Sebab dalam Al-Quran kalau kita perasan kan macam ada alif lam mim, betul. Ada alif lam mim, ada banyak. Ada Taha, ada ain sin qaf, ada macam-macam. Okey, ada Yasin dan sebagainya. Dan sebab tu kadang-kadang orang Arab dia tak percaya pada Nabi Muhammad, tapi dia ego tu tak percaya. Sebab mereka tahu secara literal dan Nabi ni memang tak tahu baca. Dia bukan setakat Nabi baca. Okay, kalau baca, kalau contoh kan kita tak tahu baca, tapi bila orang sebut, kita boleh berbual tak? Boleh kan? Ada juga banyak orang tak tahu baca tapi boleh berbual. Contoh anak-anak kita lah. Kan boleh berbual kan? Tapi baca belum lagi. Okey. Jadi macam itu dengan Nabi lah. So bila Nabi sebut ayat Al-Quran yang dimulakan dengan alif lam mim, dengan Yasin dan sebagainya, mereka rasa terkejut, mereka rasa terpegun. Sebab apa? Sebab macam mana kau tahu ni huruf apa? Macam mana kau tahu nak sebut huruf-huruf ni? Sebab kau tak tahu baca dan sebagainya. Okey. Jadi kita sambung, kita tengok kepada ayat yang kedua. Okey. Ingatlah tadi Allah mulakan dengan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad yang mana tidak akan sesekali menjadikan kitab itu bengkok. Kitab itu terpisah. Okey.
Lalu Allah sambung ayat yang keduanya. Ayat kedua bermula dengan perkataan, saya bacakan dulu ayatnya. Qayyiman liyunzira ba'sa syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Boleh baca sama-sama? شديدا من لدنه بشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Okey, jom kita lihat apa maksud dia. Bahkan kerana dia tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh alasan yang baik. Okey. Perkataan yang ini adalah ciri Al-Quran yang kedua. Okey. Benar ciri Al-Quran, sifat Al-Quran pertama adalah walam yaj'allahu aywaja, betul? Tidak bengkok. Okey, so bila tidak bengkok dimulakan pula dengan ayat yang kedua, dimulakan dengan perkataan qayyiman. Qayyiman dia bermaksud tegak. Okey, bermaksud tegak, ataupun dalam arti kata lain bermaksud benar. Okey, bermaksud tegak. Okey, jadi yang pertama adalah aywaja. So apabila kita mula kenal dengan Al-Quran ni kan, bila kita dah mula nak belajar Al-Quran, kita dah mula nak tadabbur as many surah as we can, lama-lama kita akan lock dalam Quran punya world. Okay, kita akan rasa diri kita ini berada di dalam dunia Al-Quran itu sendiri, yang mana kita akan mendapati dalam Al-Quran ini banyak sangat perkara-perkara yang kita tak tahu. Dalam Al-Quran ini banyak sangat perkara-perkara yang best. Dalam Al-Quran ni banyak sangat perkara-perkara yang boleh memberi kita erti kehidupan. Okey. So saya waktu baru-baru saya belajar balik dengan dengar cerita-cerita berkenaan Al-Quran. Waktu ketika itulah orang kata iman turun naik lah kan. Waktu ketika itu memang Netflix tu semua tolak tepi. Tak pandang pun. Sebab apa? Sebab bila kita belajar Al-Quran dari kacamata banyak orang, dalam kacamata banyak orang, dia akan memberi kita perspektif yang berbeza, yang tak pernah kita nampak sebelum ni. Contoh saya memang daripada kecil lah sekolah madrasah dan sebagainya kan. Tetapi apabila kita mula mendalami, bila kita cuba untuk masuk ke dalam dunia Al-Quran itu sendiri, kita akan dapati banyak perkara-perkara yang sebenarnya mendatangkan interest terhadap diri sendiri dan boleh menaikkan level keimanan kita. Walaupun tak akan sentiasa naik lah, akan turun jugalah. Tetapi dia akan menjadikan kita lebih mencintai Al-Quran. Rather than we just read Al-Quran sebab kita tahu Al-Quran itu perlu dibaca. Tetapi apabila kita belajar, lagi-lagi kalau kita mampu untuk sedikit-sedikit faham bahasa Arab, kita akan makin lama, orang kata makin kita belajar Al-Quran, makin kita jatuh cinta terhadap Al-Quran. Okey, so maknanya kita akan sampai satu masa ni kita akan rasa obses dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab banyak dia macam, sebab Al-Quran dah ada dah lama, betul tak? Al-Quran dah ada dah lama. Okey, tetapi kita pun alhamdulillah mungkin di antara kita pernah khatam banyak kali pun. Tetapi khatam banyak kali tu adakah bermaksud kita faham keseluruhan isi Al-Quran? Tak. Kalau kita memang dah pernah khatam baca semua terjemahan pun, kita tak akan mampu untuk khatam segala pengisian Al-Quran. So walaupun contoh surah yang simple lah, sebagai surah Ikhlas, pendek kan ayat surah. Dalam surah tu ayat dia pendek je. Tetapi kalau setiap kali kita belajar, cuba untuk belajar, ada je benda baru yang kita akan dapat daripada surah tersebut. Apatah lagi surah yang panjang. Dan dalam Al-Quran ada banyak surah-surah. Okay, so lagi kita nak mendalami, kita akan nampak kenapa Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Okay, waktu saya baru-baru, kenapa macam Nabi lain semua macam best-best kan? Tapi kenapa Nabi Muhammad Al-Quran je? Ya, kita tak akan faham lah. Sebab kita tak hidup zaman Nabi. Kalau zaman Nabi time tu memang benda tu memang trending dan sebagainya. Tapi kenapa macam
Macam sekarang ni kalau kita nak baca Al-Quran, dalam bukan bahasa kita. Bila Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, memang itu bahasa mereka. Dan mereka mudah faham. Sebab bahasa mereka kan. Mudah faham, mudah terima, mudah hafal. Tapi kita, perjuangan kita nak belajar Al-Quran ini berbeza dengan para sahabat. Berbeza sangat-sangat. Sebab ia je satu kekangan bahasa. Language barrier je dah problem. Sebab bukan bahasa kita. Maksud kalau nak faham, maksudnya nak kena belajar. Nak kena belajar, kalau kita setakat belajar baca Al-Quran, lepas tu baca terjemahan, pun doesn't justify the message yang Allah nak sampaikan. Tak justify. Sebab tak kisahlah dia translate pergi English ke, dia translate pergi Malay ke, bahasa Arab ni dia tak akan mampu untuk, awak tak akan mampu untuk translate dia dengan perkataan yang sebenar. Tak kisahlah bahasa apa pun. Sebab tu setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran ni semua perlu orang kata diceritakan ataupun elaboratekan. Okey, perlu untuk elaborate. Okey, sebab kalau kita tengok dekat sini kan, qaiman ni maksudnya tegak atau wajah maksudnya bengkok. Tapi dia tak habis situ je. Apa maksudnya bengkok, apa maksudnya benar dan tegak dan sebagainya. Okey. Jadi bila kita belajar Al-Quran ni, so baca Al-Quran ni bukanlah hanya untuk kesempurnaan semata-mata, tetapi Al-Quran juga mengajar kita untuk mengenal dunia luar daripada Al-Quran, mengenal apa? Orang-orang yang kita sayang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran semua benda ada. Sama ada kita jumpa atau tidak, percaya atau tidak, segala ilmu-ilmu yang ada dekat dunia sekarang ni, semuanya bermula daripada Al-Quran. Ilmu-ilmu dunia saya cakap, bukan ilmu-ilmu agama. Maths, science, medicine, segalalah, engineering. Semua ilmu-ilmu dunia ni semuanya ada dalam Al-Quran. Sama ada kita nampak atau tidak, sama ada kita jumpa atau tidak. Okey, semuanya bermula daripada Al-Quran. Okey, sebab tu bila kita tengok macam banyak kan para saintis, para orang kata yang sangat-sangat educated, ada yang berhijrah kepada agama Islam. Sebab apa? Sebab mereka jumpa apa sahaja mereka jumpa saat ini dan telah diceritakan dalam Al-Quran tersebut. Okey, jadi maknanya so macam mana kita nak relate? So bila kita belajar Al-Quran, kita akan dapat rasakan pengalaman lam yaj'allahu aywaja dengan qaimah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu Al-Quran itu tidak akan terbesar. Jadi apa kita kena buat? Kita kena qaiman. Kita kena berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut. Sebab apa? Apabila kita berpegang teguh, kita dah tahu Al-Quran itu tak akan terbesar. Walam yaj'allahu aywaja. Lalu kita qaiman terhadap Al-Quran tersebut, maka apa yang kita akan dapat? Kita akan mampu untuk apa ayat seterusnya Allah cakap? Qaiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Apa maksudnya? Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Untuk memberi amaran, terima kasih. Untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ba'san, kita tengok kita tengok dekat sini. Okey, perkataan ba'san. Okey, perkataan ba'san ni ada banyak maksud. Ada yang membawa maksud azab, ada yang membawa maksud kebinasaan ataupun kehancuran. Okey, so dekat sini qaiman. Kenapa kena qaiman? Liyunzira ba'san syadidan. Sebab apa, inilah maksud jaminan masa depan. Akan terjadi satu masa dekat dunia nanti, akan terjadi satu kebinasaan yang terlampau dahsyat. Allah tak stop situ. Allah tak cakap liyunzira ba'san syadidan. Allah tak stop situ, tapi Allah sambung dengan min ladunhu. Min ladunhu ni maksudnya apa? Di sisi Allah. Bukan di sisi manusia tau. Maksudnya apa? Al-Quran ini apabila kita berpegang teguh, kita akan dapat mengelakkan diri kita ini daripada apa? Daripada ancaman yang begitu besar, ancaman yang begitu hebat, yang begitu dahsyat di sisi Allah. Maksudnya peperangan yang akan berlaku ataupun kebinasaan yang akan berlaku pada ketika ini yang paling dahsyat yang pernah berlaku sepanjang dunia ini wujud.
kalah world war, segala-gala world war kalah. Apa yang terjadi sekarang ni pun kalah. Tetapi apabila datang satu masa nanti, kebinasaan yang akan datang ini lebih dahsyat dari apa sahaja yang pernah berlaku dekat dunia ni. Sebab apa? Sebab sekarang yang berlaku je kita dah rasa dahsyat, betul? Tapi ini berlaku paling dahsyat ni di sisi Allah. Dari kacamata Allah sendiri, Allah mengatakan ini adalah kebinasaan yang sangat dahsyat. Okey, okey, bahasa syaridah miladunhu. Allah tak berhenti bahasa syaridah, Allah boleh berhenti situ je. Tapi Allah sambung miladunhu tu dari sisi Allah sendiri. So maknanya apa? Bahasan tu inilah fitnah kedatangan Dajjal sendiri, dan ini adalah merupakan ujian yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Apabila datangnya Dajjal ni, Dajjal ni akan pergi ke semua tempat, kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah sahaja tempat yang terselamat daripada Dajjal. Ada yang kata Masjidil Aqsa. Tak tahulah, Allah Ta'ala alam lah. Masjidil Aqsa tu Allah Ta'ala alam. Okey, Mekah dan Madinah. Okey. Dan Dajjal ini akan keluar selama 40 hari. Okey, Dajjal ni akan keluar selama 40 hari. Dan bila Dajjal keluar, dia punya fokus dia bukan nak minta duit kita, tak. Fokus dia cuma satu je. Untuk runtuhkan keimanan umat Islam. Itu je dia punya goal. Dia tak minta duit, dia tak minta tenaga, dia tak minta apa. Dia cuma minta untuk kita runtuhkan keimanan kita. Itu yang dilakukan. Okey. Dajjal ni dia tak akan orang kata pukau lah, tak. Tapi Dajjal ini Allah kurniakan dia satu orang kata satu keistimewaan yang mana apa tahu, dia ada ilmu sihir yang hebat. So whatever yang dia kasih tu semuanya adalah melalui sihir. Sebenarnya dia kira orang kata dia manipulator terbesar lah. Okey. So bila Dajjal dah sampai ke muka bumi ni, dia akan pergi ke semua tempat, ke seluruh tempat, dan dia akan tanya, dia akan cakap apa tahu, bila dia jumpa dengan kita, dia akan cakap alastu bi rabbikum. Adakah aku Tuhanmu? Okey, adakah aku Tuhanmu? Kalau kita cakap tak, so maknanya kita akan terseksa lah. Maksudnya kita akan dimasukkan ke so-called neraka Dajjal. Okey, sebab ketika itu kan, bila Dajjal turun ni, ketika itu dunia ini umpama dia lakukan ni, dunia ni waktu ketika itu dunia ni umpama macam dekat syurga dengan neraka tu lah. Kira ada syurga, ada neraka, dan dunia ketika itu akan menjadi sangat indah. Sekarang ni kita tengok ada satu tempat kita tengok kita terpegun tak? Terpesona tak? Contoh macam Dubai kan? Dubai ada bangunan-bangunan yang cantik, ada bangunan-bangunan yang indah walaupun Islamik lah. Tapi maksudnya dunia sekarang ni makin lama makin canggih dan makin moden. So time Dajjal ni kita tak tahu betapa moden dunia ni akan jadi. Dan maksudnya dunia ni akan jadi satu tempat yang begitu cantik. Yang mana Dajjal pula memang dia ada kuasa kan, kuasa untuk menyihir dan sebagainya. Dan Dajjal akan jadikan dunia ni begitu cantik sampai orang susah nak resist. Kalau sekarang ni kita rasa dunia dah cantik, time Dajjal ada nanti dunia ni makin cantik daripada sekarang. Okey, berganda-ganda cantik daripada sekarang ni. Okey, sampai susah untuk seseorang untuk resist. Okey. So dikatakan kira waktu Tuhan yang akan menyelamatkan kita hanyalah iman. Sebab apa? Iman itu fokus Dajjal. Sebab tu preparation kita ni, macam mana orang-orang Yahudi sekarang tengah prepare dengan kedatangan Dajjal, macam itu jugalah kita umat Islam kena prepare macam mana kita nak kekalkan keimanan kita apabila bertemu dengan Dajjal. Boleh tak? Boleh. Hanya orang yang beriman yang akan nampak masa cakap tadi wa kafara dekat dahi Dajjal. Kalau tak, kita tak akan kenal lah siapa Dajjal tu. Okey. Dan dalam tadi saya cakap kan, Dajjal diceritakan akan keluar daripada arah timur, daripada satu tempat yang namanya Khurasan, dari perkampungan Yahudi di kota Asfahan. Okey, dia hanya akan hidup selama 40 hari. So macam 40 hari je senang lah. Tapi tak.
dunia ketika itu pun akan bergerak dengan masa yang berbeza. 40 hari itu macam mana? Hari pertama dia muncul. Hari pertama merupakan 1 tahun. Okay, ni 40 hari ada okey dah berapa hari semua. Satu hari yang pertama merupakan 1 tahun. Okey, hari yang kedua sebulan. Hari yang ketiga seminggu. Hari keempat dan seterusnya seperti biasa. Okey, so lebih kurang dalam 400 saja. Betul tak? Kira lah. Okey, jadi waktu menariknya sahabat tanya, so kalau time hari Dajjal keluar kan hari pertama tu dalam setahun kan. Jadi perkiraan solat tu macam mana? Takkan dalam setahun tu solat 5 kali je kan? Betul tak? Jadi Nabi cakap dalam hadis sahih diriwayatkan, Nabi cakap apa? Sahabat tanya, cukup ke solat 2 waktu sehari? Nabi cakap tak, kita sendiri kena buat anggaran. So ulama kata maknanya kena ikut kebiasaan. Kalau daripada subuh ke zuhur berapa jam? 8 jam ada? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Dalam 7 jam lebih. So maknanya umat Islam waktu ketika itu macam mana nak solat kena ikut by hours. Tak boleh ikut by hari lagi lah. Kena ikut by hours, kena buat kiraan sendiri. Sampailah masa setahun tu. Okey. Dan apa? Dan waktu dan siapa yang akhirnya akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa sendiri. Nabi Isa yang akan turun dan bunuh Dajjal. Okey, dan menariknya ada diriwayatkan juga berapa kelajuan Dajjal ni. Nabi cakap seperti awan yang ditiup angin kencang. So lebih kurang beribu kilometer per hour. Okey, so mana dia bergerak begitu laju. Sekarang kita fikir 40 hari kalau dia naik kapal terbang, nak jelajah satu dunia tak cukup kan? Setahun nak jelajah satu dunia pun belum tentu cukup. Tapi nak katakan Dajjal ni laju dia macam tu. Dia lagi laju daripada kapal terbang, dia lagi laju daripada speed train, dia lagi laju lah. Dan bukan Dajjal je laju, dengan tentera-tenteranya sekali laju. Okey, begitu laju sampai sebab tu semua kawasan dia akan masuk. Okey. Dan dinasihatkan kira kalau Dajjal ada buat perhimpunan, Nabi tidak galakkan untuk kita pergi. Sebab sahabat tanya. Okay, sebab apa? Sebab ada sahabat tanya. Waktu saya katakan, time Dajjal ada ni, kita dah kena pilih dah. Nak dunia ataupun nak akhirat. Okay, tak boleh nak pilih, nak try tu, tak. Okay, so ada sahabat tanya Nabi. Sahabat tanya Nabi apa? Dia tanya, boleh tak kalau kita pergi dekat Dajjal, setakat nak minta makanan lah. Nak minta makanan tapi kita macam tipu dia lah. Pasal Nabi cakap tak. Sebab apa? Engkau yang akan tertipu nanti. Sebab Dajjal ni dia memang manipulator terbesar. So kita rasa kita nak tipu dia. Kita nak tipu siapa? Kita nak tipu si bapak penipu. Tak dapatlah. Kita yang akan ditipu balik. Kita yang akan kita yang akan terpesong dengan kemewahan yang Dajjal bawakan. Sebab itu dikatakan makanan umat Islam ketika itu apa? Adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi mereka yang betul-betul beriman, zikir ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini adalah yang akan mengenyangkan mereka. Secara logik kita tak akan mampu percaya. Secara logik dia memang tak logik. Tapi ketika itu hanya zikir ini sahajalah yang akan mampu selamatkan kita daripada terpesong dengan Dajjal itu sendiri. Okay, wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat ini dahulu. Kita sambung pada masa yang seterusnya lah.